Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video ini kita akan menjawab soalan, Piyu, sumbangan polisi ni adakah akan kekal ataupun akan naik? Okey, soalan ni biasa ditanya oleh klien Piyu sendiri, oleh ejen-ejen Piyu, sebab prospek ejen pun bertanya. Okey, untuk menjawab soalan ini, sebenarnya sumbangan CJ takaful ni dia tidak dijamin kekal. Okey. Dia boleh naik. Kalau kurang tu susahlah, tapi untuk naik tu insya-Allah. Sebab sumbangan CJ ni dia bergantung kepada kos tabaruk. Okey. Apabila kos tabaruk meningkat, dia akan membuatkan CJ itu akan meningkat. Okay. Kenapa tabaruk itu meningkat? Okey, syarikat-syarikat takaful ni dia akan lihat dari sudut orang kata nisbah sumbangan ahli-ahli takaful dengan tuntutan dan kos hospital. Okay, kos rawatan. Okay, kos rawatan di Malaysia agak tinggi disebabkan inflasi. Kenapa kos mereka ni naik? Sebab teknologi rawatan semakin canggih. Okay, contoh, dulu kalau bedah pakai pisau. Sekarang ni nak pecahkan batu karang, lepas tu dia lepas bedah dia pergi kepada laser kan. So dulu laser potong kecil, sekarang ni laser tak potong dah. Badan tu tak ada jahit dah. Nampak dia punya teknologi rawatan tu. Jadi teknologi ni memerlukan mesin yang mahal dan membuatkan pihak hospital mengeluarkan modal yang tinggi untuk memberi servis ni. Okay, of course bila servis semakin bagus, cas pun semakin tinggi. Jadi disebabkan cas semakin tinggi inilah membuatkan sumbangan terbaru tadi mungkin tak cukup sebab klien semakin ramai yang claim, okay, dan claim pula yang kos yang tinggi. Jadi syarikat bertanggungjawab untuk kontrol duit sumbangan ni untuk claim yang genuine dan kontrol supaya duit ni mencukupi untuk bayar kos-kos claim daripada ahli-ahli CJ tu, ahli takaful. Disebabkan itulah maknanya polisi ni tidak dijamin harga kekal. Sebab kita lihat contoh di sini. Kalau sini dia letak nama Aminah, berumur 34 tahun. Perempuan kelas 1. Kita lihat. Dia ambil plan life, medical dan cash value. Untuk life dia cover 100,000, ada lumpuh 50,000, critical 40 dan tengok medical card. Dia ada medical card bilik 200 dan million extra untuk boostkan polisi tu jadi 1 million. Alright. So berapa dia bayar? RM230. RM230 iaitu basic 150 dan RAC 280. Jadi total 230. Right. Kita lihat sumbangan tahunan dia adalah 2,760. Ilustrasi yang dibuat ni sehingga umur 70 ni, 36 tahun ke depan ni, dia menganggarkan sumbangan tetap 2760. Kalau lihat kat sini Alright. Ini sama. Sebabnya cas tabaruk. Ini adalah unjuran cas tabaruk. Tabaruk dan yuran pentadbiran. Tabaruk ni ada derma. Kita bayar untuk manfaat kematian tadi RM68 setahun. Dia anggap dikira dia adalah calculation dia. Yuran polisi ni setiap bulan, setiap tahun memang dia charge RM60, RM5 sebulan. Accelerate disability, kita beli rider ni. Kita bayar RM5 setahun. Medical card tabaruk.
kita ada cas RM815 pada umur 35, 800 diunjurkan. Maksudnya untuk tahun 2021 dia ambil ni, dia anggarkan RM815 dia punya kos medical card. Okey, cuba kita lihat pada umur 54. Okey, 20 tahun akan datang, 20 tahun akan datang diprojekkan unjuran ni untuk medical card sebanyak RM1,593. Okey, isunya adalah adakah projected ini akan ikut track? Okey, yang jadi isunya adalah projected ini pada tahun yang berkenaan tiba pada waktu ini. Maksudnya kalau 20 tahun ke atas, sekarang 2021, maksudnya 2041, adakah tabaruk medical card ni adakah sesuai dengan nilai 1593 ni? Dan disebabkan waktu itu kos makin tinggi dan nilai ini sudah tidak relevan pada waktu itu. Jadi tabaruk naik. Apabila tabaruk naik, okey, sumbangan ini pun akan naik. Sebab itulah polisi kita naik. Sebab kita nak cover tabaruk tu supaya mencukupi. Okey. View cerita ni memang tactical terus. Sepatutnya jarang kita nak cerita kat klien detail macam ni. Kalau cerita macam ni, masa nak ambil polisi, dah jadi macam kuliah degree. tak ambil lah polisi tu, panjang sangat. Silibus tak habis. Dan kalau prospek dengar ni, bukan dia sign up polisi sahaja. Dia sign up sekali jadi ejen. Tapi PU suka cerita macam ni. Sebab PU tak nak sakit kepala pada masa hadapan apabila klien datang, kenapa harga naik? Kenapa harga naik? Ni sebab kita dah cerita pada tahun 2021 dulu. Right? So clear kan? Okay, cuba kita lihat. Pada umur 59. Okay. Total tabaruk yang perlu dibayar adalah sebanyak ini. Campurlah semua ni. RM581, RM581, RM60, RM29, RM1,984, RM30, RM31, RM1,300, sampai habis ni campur. Okey, ada lagi tepi ni. Okey, habis dah. Total semua ni adalah sebanyak, cuba kira, ambil kalkulator kira. Ni. RM3,289. Total tabaruk yang klien tu perlu bayar untuk polisi dihidup pada tahun 2046 pada umur 59. 3,289. Projected daripada 2021 untuk 25 tahun ke depan. Okey, anggaplah projected ni betul dan tepat, tidak berubah. Berapa short? Shortfall dia adalah RM529, 2%. Shortfall dia tak cukup. Klien bayar 2760, dah sepatutnya klien bayar 3,289, tak cukup RM529. Siapa yang tanggung duit ni? Yang tanggung duit ni adalah cash value yang ada pada polisi ini. Okey. Dia dah bayar selama 25 tahun. Dia bayar RM69,000 dah. Total dia bayar selama 25 tahun RM69,000 dan duit cash value dia ada RM30,000. Dah hilang lah RM30,000. RM39,000 dah hilang dah. Burn dah. Burn ke mana? Pertama, tabaruk lah. Kita bayar tadi, derma dah burn lah. Mana ada derma dapat balik? Okay. Yang kedua, komisi ejen 6 tahun dah habis lah. Dapat ke ejen. Ejen dapat sebab di servis anda sebagai klien. Company pun ada kos dia untuk bayar staff apa semua, so dia pun ambil charge. Ini burn dah, tak dapat balik. So bakinya dengan lebihan sumbangan tadi diinvest, dah dapatlah coverage RM30,000. Tapi dia ada dua tau. Yang X dengan Y. X ni 2%.
dan Y ni 5%. 5% ni achievable lah. Sebab unit trust di Malaysia ni average 10 ke 15 kan. So Bank Negara dia letak 5% saja. So orang kata practical. So boleh pakai 30,000 ni. Okay, right? So yang 500 tadi tak cukup, dia ambil lah pada cash value ni. Okay. Let's say cash value ni dia ambil. Tinggal 1,000, ambil 29,000. Boleh. Tetapi efek dia pada tahun yang ini 69 nanti. Okey, kita tengok umur 69 berapa tabaruk dia. Okey. Kira. Ni, campur semua ni. 1680 campur 60 315 549 30 ni semua campur. Okey, berapa keluar? Okey, jap. You kira jap Okey. 1680 campur 60 campur 315 5419.32 campur 30 campur 642.36 campur 340.232 campur 47.52. Total 8,534. Okey. 8534.52. Ini klien kena bayar. Okey, klien kena bayar tabaruk pada umur 70. Nampak? Klien bayar 2760 sahaja. Berapa shortfall? Negatif tolak 2760. 5774.52. Daripada mana duit ni? Ni tak cukup ni. Okey, tak cukup ni. Siapa nak tanggung ni? Okey, of course lah klien. Daripada mana? Daripada cash value yang disimpan ni kat sini. Nampak? Dah 26,000 lebih. Daripada sini sebab dia drop 26 tu 12 sebab masa ni memang tinggi ni. Tengok sini dah kosong. Maksudnya dekat sini tak ada duit dah. Kalau sini SS ni maksudnya polisi dah let. Dah mati dah. Tapi kita pakai inilah Y. So tolak 5,000 sebenarnya bukan tolak 5,000 sebab ni ada lagi 64, 65, 66, 67, 68, 3 tahun ni 15,000. Betul lah tu lebih kurang 15,000. Betul tak? 26,000 tolak 14,000. Tinggal 12,000. Betul lah tu. So yang tak cukup 5,000 lebih tadi ni diambil pada cash value sini. Kalaulah prospek klien dah keluarkan duit 30,000 ni, dah keluar tinggal 1,000. So apa jadi pada polisi? Duit tak cukup, tak nak top up negatif ni. Okay, customer just bayar ini, polisi akan lapse, mati. Macam mana polisi nak hidup? Klien kena top up ini sendiri. Jadi anda ada dua option untuk di sini. Anda boleh ambil duit ini dan anda tambah caruman, sumbangan. Ataupun anda biarkan duit dekat sini untuk dia deduct, ambil untuk cover tabaruk yang tak cukup. That's why polisi standard dia tak boleh nak buat sebagai retirement plan. Untuk retirement plan nak ambil duit, nak buat guna untuk pencen, tak sesuai. Sebab pertama kita bayar dekat 70,000, dapat separuh. Nak cover sini lagi. Betul tak? Tetapi kalau nak buat retirement plan medical card, yes, betul. Sebab pada waktu ni umur 670 kita kena bayar almost cuba kira 8,600 bahagi 12. Maksudnya kita kena bayar RM716 waktu kita pencen dah tak ada duit. Kena bayar 700 lebih. Tapi kalau kita dah buat ambil polisi ni dan yang ada cash value, kita bayar sikit-sikit, dia menabung dan membuatkan kita boleh bayar polisi dengan harga RM230 yang tadi, yang awal tadi. 230 ke? 2760 bagi 12. 230. Nampak? So RM400 kita jimat untuk pada umur 60-70 tu. Right? Untuk retirement plan, medical card, yes. Boleh. Kalau untuk retirement plan saving, untuk guna buat enjoy waktu pencen, tak sesuai. Tak sesuai. Tapi untuk medical card, family education,
Okey, kita lihat kat sini Boleh lah nak pakai untuk education. You boleh bagi can lah. Okey. Okey, lihat kat sini. Okey, ni yang budak nampak saving dia semakin bertambah makin bertambah. Okey. Projected sampai 1,000. Okey. Katakanlah pada umur berapa budak masuk you? 20, 19. Okey, 19. Umur 19 kita ada cash value lebih kurang dalam 14,000. Right? Okay, kita ada 14,000. Okay, kita kok keluarlah 13,000, tinggal 1,000. Okay, tak ada masalah sebab pada umur muda ni, polisi ni apa yang dia bayar masih boleh cover tabaruk. Sebab tabaruk masih rendah sebab dia muda lagi. Okay, dan dia terus bayar lagi. Okay. Bayar, dia buat duit lagi pada umur 51. Pada waktu ni, dia tak boleh ambil duit tu dah. Kalau dia ambil, boleh, dia kena bayar lebih. Kalau dia tak ambil, polisi dia boleh jadi maintain. Dengan syarat, tak ada kenaikan harga sumbangan lah macam kita cerita tadi. Kalau polisi tu maintain, tak ada kenaikan, okey, dia maintain. Tapi boleh naik jawapan. Kalau soalan tanya boleh naik tak? Boleh naik. Sebab yang kita dah bincang tadi. Right? So, untuk jawapan ini, okay, kita tak boleh nak kata polisi tu tak naik. Okay. Untuk medical card, especially memang akan naik. Sebab kos rawatan semakin naik. Tapi untuk polisi live, dia susah sikit nak naik. Sebab, tengok dia punya tabaruk dia. Tak tinggi. Tak tinggi tabaruk dia. Kita tengok yang Aminah lah. Dah rasa. Tengok. Yang meninggal 68, 1 lebih, 1,000 lebih. 1,000 lebih tu. Means maksudnya, dia bayar 2,007, masih boleh bayar lagi yang tabaruk tu. So tak perlu naik harga lah. Dengan syarat, tabaruk tak naik lah. Tabaruk pun jarang naik sebab mati ni jarang. Bukan jarang, maksudnya bukanlah macam medical card. Risiko dia awal sakit boleh hari-hari. Untuk mati mana ada ahli takaful mati hari-hari. Untuk sakit je. So untuk life pun tak boleh kata jamin, tak boleh. Sebab dia ada cas tabaruk kat situ. Yang kita related dekat tabaruk. Tapi susah nak naik sebab life ni jarang naik. Kalau pengalaman pun jarang naik. Memang tak boleh kata tak naik lah kot. Kalau medical card, yes, boleh naik. Macam PU sendiri pun ada polisi di syarikat lama naik, tapi masih bayar kat sana sebab sebab tertentu yang membuatkan PU stay kat sana. Dan PU ada juga polisi dekat syarikat lain. Ada 2 polisi, 3 polisi dekat syarikat lain. Kenapa jadi macam tu? Sebab dulu limit medical tu rendah, PU pergi ambil polisi baru dengan syarikat baru, masa tu masih sihat. Limit 1 million. So sekarang ni dah sakit, dah slip disc. So PU kekal lah dekat syarikat tu. Sebab kalau PU berlompat dekat company lain lagi, walaupun lebih tinggi limit, sakit slip disc tu dah tak cover. So PU tak naklah exclusion, betul tak? So nak lompat-lompat company ni, jangan main lompat je. Dia ada syarat-syarat yang perlu difikirkan. Apa yang perlu, kena fikir panjang lah. Tetapi stay pun ada risiko, dan ada kelebihan, dan tukar pun ada risiko dan ada kelebihan. Kena identify, kena tahu betul-betul, faham betul-betul risiko stay, risiko tukar, kelebihan stay, kelebihan tukar. So anda kena dapatkan maklumat yang detail, jelas. Untuk dua-dua side, tak boleh fikir satu side sahaja. Right? Macam PU dah tak tukar dah sebab dah sakit. Stay lah dekat syarikat yang kedua tu. Yang lain-lain yang masih sihat, kalau PU rasa sanggup untuk menanggung risiko, PU tukarlah. Risiko ada pada PU sebagai klien untuk membuat tindakan itu. Kita tak tukar secara sembrono. Dah masuk part lain dah. So
itulah penerangan. Rumusannya, harga tak kekal, boleh naik. Sebab apa naik? Sebab cas terbaru naik. Kenapa cas baru naik? Sebab antaranya kos medical naik, inflasi. Okey, lepas tu cash value boleh ambil ke? Boleh ambil. Kalau ambil, you kena top up caruman. Kalau you tak ambil, insya-Allah you punya caruman akan maintain. Okey. So, itu penerangan. Okey, kepada siapa yang menonton, kalau nak dapatkan polisi boleh hubungi PU. Nak jadi ejen boleh hubungi PU. Kita akan beri banyak info kepada anda secara video macam ni untuk you self learning. Alright. So, terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Boleh direct call PU 012-909-3444. Okey. Facebook Atiq Aziz. Atiq Rahman. fb.com/Atiq Aziz. Nama web www.urusduit.com. Right. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa untuk video seterusnya. Assalamualaikum.